Saya ingin mendapat satu pencerahan daripada Yang Berhormat Tan Sri Speaker berhubung dengan perkara yang berkaitan dengan penerangan menteri yang kita dipahamkan akan diberikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Bukan kerana tak nak dengar Yang Berhormat Perdana Menteri bercakap hari ini, tapi kita biar peraturan itu betul dulu. Mengikut amalan Parlimen, walaupun 14.2 menyatakan boleh, tapi amalan biasa, sesuatu penerangan menteri mestilah dimasukkan di dalam aturan urusan mesyuarat pada hari itu. Itu yang pertama. Saya bagi contoh, pada 20 Januari tahun 2022, semasa kerajaan yang lalu, dalam mesyuarat khas disenaraikan penerangan menteri berkaitan dengan bencana banjir, pengurusan banjir, bantuan bencana banjir, perancangan jangka panjang banjir. Itu satu. Di zaman kerajaan ini, iaitu pada 9 bulan 10 tahun 2023, penerangan Menteri Pertanian berkaitan dengan bekalan beras putih, Menteri Alam Sekitar berkaitan dengan jerbu, Menteri Pertahanan berkaitan dengan LTAT, Menteri Dalam Negeri berkaitan dengan reformasi penjara dan pusat tahanan. Tapi pada hari ini, dengan penuh hormat, kami ahli-ahli Parlimen berada dalam keadaan yang dengan izin caught by surprise without any notice bahawa penerangan menteri telah disenaraikan pada tempoh ini dan tidak ada apa-apa tajuk, apa sebenarnya tajuk. Kami diberitahu subject to correction bahawa Yang Berhormat Perdana Menteri nak mengucapkan junjung kasih kepada Agong yang lepas dan juga mungkin terima kasih kepada Agong. Saya rasa ini tidak bertepatan dengan aturan. Pada minggu ini dan minggu depan, perbahasan junjung kasih titah Yang di-Pertuan Agong oleh pembangkang dan juga kerajaan. Minggu yang ketiga adalah jawapan menteri. Kenapa di situ tidak digunakan oleh anggota pentadbiran dan juga Perdana Menteri sendiri untuk menyatakan perkara ini, daripada mengambil masa ahli-ahli Parlimen untuk membahaskan titah ucapan ini pada hari ini. Jadi saya mohon satu petua lah daripada Tuan Di-Pertua mengenai perkara yang agak di luar daripada tata kelola. Terima kasih. Tan Sri, baik, saya jawab. lanjutan daripada itu, Tan Sri. Further. 14.2. Kalau kita baca peraturan masyurat 14.1, Tan Sri, urutan agenda mesyuarat itu telah dilakarkan sedemikian rupa dalam 14.1. Dan kalau menurut 14.1i, penerangan menteri itu mesti dibuat selepas lazimnya mengikut peraturan masyuarat, selepas pertanyaan-pertanyaan lisan yang dikemukakan setiap hari. Dan itu merupakan amalan kita setiap kali sidang ini, Parlimen ini bersidang. Penerangan menteri mengikut peraturan 14i akan dijadikan sekuen selepas pertanyaan-pertanyaan lisan. Dan kalau usul ini diterima mengikut perkara 14.2, 14.2 Tan Sri tidak boleh digunakan untuk memperbetulkan perkara yang tak betul, seperti yang dilakarkan dalam sekuen 14.1. Tentu sekali kami ingin tahu bagaimana Tan Sri reconcile 14.1 dengan 14.2 dan dalam mengizinkan. Kita bukan menentang terhadap apa yang nak diujarkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Tetapi dari segi peraturan masyuarat, dia nampak bertentangan dengan peraturan masyuarat Parlimen ini, 14.1 dan 14.2. Jadi sebelum Tan Sri mengizinkan ini, kita minta penjelasan daripada Tan Sri tentang peraturan masyuarat. We cannot tidak patuh kepada peraturan masyuarat dan convention yang dibuat oleh Parlimen sekian lama, Tan Sri. Baik, sebab itu kita minta menteri membuat permohonan mengikut peraturan mesyuarat ini. Sebab 14.1i dan J, if you were to look at J, pujian. What PM nak buat ialah ucap terima kasih. Sebab itu saya akan serahkan kepada Dewan untuk PM dengan rasa rendah diri nak mengucapkan terima kasih kepada tuanku. Takkanlah itu pun kita nak persoalkan. I don't think. Saya tidak rasa. Because
No, I know what you mean, because dalam apa nama peraturan macam ni very jelas, as long as menteri bawa apa nama cadangan dan kita biarkan ahli yang saya setuju. Menteri tidak boleh menggunakan Ya, Berhormat Tan 14.2 Sri, untuk kita memperbetulkan ingat keadaan titah yang agung salah. yesterday, Tan Sri. Kita sebagai penggubah undang-undang, ikutlah peraturan. Ini peraturan dah ada. Kenapa kita tak ikut? Ya. The third week, It is peraturan Itu itu diperuntukkan. menteri itu yang menteri baca itu kita ikut aturan. peraturan kena dilaksanakan dengan secara yang bijaksana. No, saya gunakan judiciously. kuasa saya move. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan Okey, kita masalah tidak dalam ikut majlis untuk apa yang tak tidak boleh. ikut peraturan. Kita tidak ikut No, apa yang tidak ikut peraturan. This is very clear. This is allowable. Dibenarkan. Apa yang masalahnya? Dibenarkan. Dibenarkan, tapi bukan masa ini, Tan Sri Betul. Minggu yang ketiga ucaplah terima kasih. Satu minggu. It's too tak late. apa. Orang Sri. Asia, Wan Muhammad, orang Asia ada adab dia. Tan Sri. Sebelum kita cakap benar, terima kasih kepada tuanku. Is it wrong untuk Sri. sebelum kita start apa-apa? Now I'm asking you, is it wrong to do that? Adakah satu Salah. It's mencelakakan? wrong. No. Tetapi It is not kena wrong, but reconcile not the peraturan right mesyuarat. time Tan Sri, to do that. Satu poin lagi. Apa juga titah ucapan diraja, konvensinya lah adalah teks ucapan yang No. disediakan oleh kerajaan. Betul. Tapi Sebab sebagai itu ketua- tidak pernah dalam parlimen kita ini, selepas titah ucapan diraja, Perdana Menteri bangun untuk memberi pujian kepada That's what exactly yang tak pernah Tuan dibuat Jadi dalam betul. parlimen kita. Tan Sri ini Sebab betul. dia tak Biar boleh. saya terangkan, saya buat permohonan di bawah 14.2. Saya bukan memaklumkan pada Dewan bahawa kerajaan akan, saya memohon kebenaran. Jadi ahli daripada front bench menyokong permohonan saya. Kemudian yang di-Pertua akan menanya pada Dewan, boleh ke tak boleh untuk setuju ke tidak. That's what I'm saying. Kita belum sampai lagi ke setuju ke tidak. Pembangkang nak membantah, nak bantah tu bila peringkat setujulah. Pembangkang pun tak ikut peraturan. Nak bantah kalau mesti sebelum kalau keputusan. majoriti setuju atas Ya, prosedur Mohd Dewan. Menteri, kita buat bantahan sebelum Betul, keputusan. tapi kalau Sebelum majoriti ruling. itu sebab menteri minta kebenaran Dewan. Kalau menteri tak nak ikut peraturan, kita tak ikut kebenaran Dewan. Yang Sebelum buat apa nak ruling- jadi menteri? sebelum ruling oleh Betul, speaker, betul. Sebab itulah itu kami saya kata, bangkitkan. biarlah Dewan membuat Let keputusan. me be very clear. Tuan Yang Menteri betul. yang menteri minta ialah satu permohonan. You cannot Saya- use your majority to bulldoze. No. Yang Muhammad Apa Menteri. bulldoze? It's Kita not buat boleh. peraturan. Kita minta Kita ada kebenaran peraturan Dewan. mesyuarat. Saya Oh, tidak pula mau. bulldoze. No, now I leave it to you. Now saya akan buat keputusan. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Masalahnya ialah usul seperti yang dikemukakan tadi hendaklah disetujukan. Ahli bersetuju kata bersetuju? Setuju. Yang tidak kata tidak. Lebih suara bersetuju. Setujukan. Saya jemput. Penerangan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri No, dan you can ucapan leave, you pujian want di to. bawah Peraturan Mesyuarat 14(1)I dan J. Silakan Perdana Menteri. Tuan Sri Yang Di-Pertua, Assalamualaikum warahmatullahi No, I don't allow, no. wabarakatuh. Salam Lah emosi. Please no. Orang tua. Untuk Tanya apa penjelasan. emosi Tan Sri Speaker. Saya bukan bahas. Tambun. Tak boleh Yang lah. Amat Berhormat Tanya macam tu tambun. pun speaker emosi. Saya minta sebagai ketua pembangkang, saya minta untuk Ni apa ni benang? Are you allowed to talk? Ketua pembangkang Kejap. sedang cakap. You duduk. Duduk. Duduk pembangkang. Ketua pembangkang, respect ketua pembangkang you. Ya ketua pembangkang. terima kasih Tan Sri Betua. Bila kita dengar tentang apa permintaan menteri, saya tahulah majoritinya akan kata setuju. Dan kami di sini pun bukan kata tak setuju. Cuma kami kata, kalau dalam peraturan itu sendiri pun kita nak gunakan kuasa kita kerana majoriti, dia boleh menimbulkan banyak perkara-perkara. Saya tak maulah kata abuse of power. Tetapi ini juga boleh menunjukkan bahawa kita abuse dengan majoriti kita yang ada. Jangan kita buat sebegitu rupa. Sebab itu Tuan Di-Pertua, kalau kita nak kata kita nak merafak sembah tahniah terima kasih kepada Agong, buatlah tadi sebelum pencadang nak buat. Tadi pencadang pun dah ada. Nak terima kasih apa lagi? Dah pencadang, dah cakap dah semua dah. Dah ada penyokong lepas ini.
Tiba-tiba tengah-tengah tu nak berhenti kejap, nak cakap terima kasih, ini pasal apa? Saya tahu bahawa apa dia? Luar tepi. Saya bukan saya nak tak sebab itu saya kata jangan buat perkara-perkara yang boleh di luar sana nampak seolah-olah kita ni nak bangkang. Bukan kita nak bangkang, tapi nak ikut peraturan yang ada. Okey, maka By convention, tak pernah pun perkara-perkara yang ni berlaku di mana-mana negara. saya ada rekod. Don't let me read this comment. No, the record doesn't shows that bila dah ada pencadang, ada orang bangun tiba-tiba nak ucap terima kasih. Tak ada. Ini sebelum. Kalau nak buat sebelum tadi, sebelum ada pencadang, go ahead. Kami sokong. Siapa kata yang kami tidak sayang kepada Yang Di-Pertuan Agong? Okey. And we do not want the process titah diraja itu. Kita pun tahu, kita pernah jadi kerajaan. Kita yang buat. Okey, Ketua Bangkang. Tapi sudah tentu ada peluang diberikan kepada Tuan Agong untuk dia nak tambah, dia nak itu. Tak apa, itu atas budi bicara dia. Jadi hari ini yang tiba-tiba kita nak ucap terima kasih sepada ada pencadang. Dah ada usul pencadang pun dah ada. Dan kami semua bersetuju. Kami nak sokong apa yang pencadang dah bawa pun. Tak apa. Baik. Sebab itu kalau bagi juga perkara ni dibuat, saya tidak mahu seolah-olah di luar sana nampak, ini kerajaan ni apa salnya? Raja dah cakap, Tuanku Agong dah cakap, nak cakap apa lagi? Tunggu. Besok dalam penggulungan, Yang Amat Bertuah Tambun nak golong-golong habis. Baik. Ketua Bangkang. Itu permintaan saya. Saya minta permintaan saya kalau boleh. No. Yang Amat Berhormat tunggu. Bukan lama sangat. Okey. Kalau tidak mahu juga panjang-panjang tak apa. Lepas ni saya akan cakap bagi pihak pembangkang. Besok setujulah nak cakap-cakaplah habis. Esok Ketua Bangkang cakap. Sekarang saya jemput Perdana Menteri, teruskan sebab telah keputusan dah dibuat. Silakan Perdana Menteri. Terpulang. Remember, the world is watching. That's all. Baik, dengar. Dengar dulu. The world is watching you, Tan Sri. Baik, silakan Perdana Menteri. Silakan. Silakan Tambun. Terima kasih Tan Sri. Okey. Sebut tarik balik ayat tu. Usul ini adalah usul. Baik. Tahniah Nanti teman. kepada Pedang. 4 hari pedang. 4 hari. Silakan Tambun. Saya bantah keras sikap pembangkang keluar tak kala kita nak ucap tahniah kepada Agong dan kita nak rafak sembah tahniah dan terima kasih atas khidmat Yang Di-Pertuan Agong yang lalu. Ya. Tidak ada kena-mengena sama sekali terhadap titah ucapan Tuanku Agong. Saya sepatutnya datang pagi tadi. Dan pagi tadi kita ada kunjungan rasmi daripada Perdana Menteri Kemboja, Hun Sanet. Sebab itu saya mohon kebenaran bagi Yang Di-Pertua supaya bentangkan jam 2.30. Sebab program dengan Perdana Menteri Kemboja selesai 1.45. Dan usul ini bukan usul yang mengikut perkara 14.1I dengan 14.1J. Ini mengambil kira apa yang kita anggap harus didahulukan. Kalau kita nak terima kasih kepada mantan Yang Di-Pertuan Agong setelah akhir sidang, itu tak menasabah. Jadi sepatutnya dibuat pagi tadi, saya setuju. Tapi untuk pembangkang bantah ini menunjukkan sikap yang tidak sopan, tidak menghormati institusi Yang Di-Pertuan Agong. Mereka boleh bantah proses, ya, tetapi kita pertahankan proses dan Yang Di-Pertua telah buat keputusan. Inilah masalah dalam negara kita ini. Setelah dengar titah Tuanku Bu tidak faham, ya, kerana dendam kesumat dan cemburu buta sebenarnya. Tan Sri Di-Pertua, saya sebut tadi, mengapa saya beri keutamaan, sekali lagi saya tegaskan, tidak ada kaitan dengan titah diraja. Ini hanya tanggungjawab Dewan. Setelah dilantik Yang Di-Pertuan Agong, kita rakapkan penghargaan. Dan setelah pemergian Yang Di-Pertuan Agong yang lalu, kita ucapkan
Terima kasih atas sumbangan tuanku. Itu saja. Dan sekali lagi Ketua Bangkang menyebut tentang kita yang buat ucapan. Saya nak tegur dia. Kerana seperti mana kita tahu, titah diraja itu masih titah diraja walaupun dalam perkara-perkara pokok dari segi dasar masih tunduk kepada cadangan kerajaan. Tetapi titah diraja tentunya ada ruang untuk ditambah, diperkukuh. Termasuk hal-hal yang menyakitkan hati mereka. Itu sebenarnya yang jadi masalah sekarang. Baik. Tan Sri Yang di-Pertua, saya ingin menyatakan bahawa istiadat melafaz sumpah dan menandatangani surat sumpah jawatan sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17 yang diadakan sempena mesyuarat Raja-Raja yang ke-264 khas pada Rabu 31 Januari 2024 telah menyaksikan perlantikan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim bagi tempoh 5 tahun mulai 31 Januari 2024. Saya selaku Ketua Majlis Parlimen ke-15 bagi pihak Dewan Yang Mulia ini dengan sepenuh ikhlas ingin merafak sembah dengan ucapan setinggi-tinggi tahniah dan ikrar taat setia Dewan ini dipersembahkan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofia. Saya berkeyakinan bahawa kerajaan dan rakyat akan mendapat limpah rahmat dan kesejahteraan dari pemerintahan seorang raja yang adil, bijaksana dan prihatin terhadap rakyat jelata dan negara. Sebagai teras pemerintahan raja berperlembagaan, saya amat berkeyakinan dengan pemerintahan duli Yang Maha Mulia Tuanku Agong kelak. Malaysia bakal diberkati dengan nikmat perpaduan dan kemakmuran yang berpanjangan. Saya juga ingin merafak sembah dengan ucapan menjunjung kasih dan setinggi-tinggi penghargaan Dewan ini turut dipersembahkan kepada ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang Sultan Abdullah Ri'atuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Tengku Ampuan Pahang Tuanku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah binti Almarhum Al-Mutawakkil Allah Sultan Iskandar Al-Haj yang telah menaungi negara dan rakyat jelata selama 5 tahun yang lalu dengan penuh adil dan bijaksana. Saya yakin seluruh rakyat jelata merasai hikmah keadilan dan kebijaksanaan tuanku dan memastikan keamanan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat. Semoga ke bawah duli Yang Maha Mulia Tuanku dan Tengku Ampuan Pahang serta seluruh kerabat sentiasa dilindungi dan dilimpahi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur, diberkati dengan kesihatan dan sejahtera selalu. Moga tuanku berdua terus dilimpahi dengan segala kehormatan serta kebesaran dan sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala jua. Daulat tuanku. Sembah ta'zim daripada saya dan seluruh ahli Dewan Yang Mulia ini. Terima kasih Tuan Ketua. Baik. Terima kasih Tambun.